Halo tuan-puan, apa khabar semua? Semoga sentiasa sehat dan fit selalu dan berjaya dalam apa jua yang anda lakukan. Dalam video kali ini, saya ingin berkongsikan tentang tips temuduga pegawai tadbir N41 rekod perubatan. Saya mendapat beberapa komen dalam video-video yang lepas untuk saya merungkaikan. Contohnya daripada Aina Syakinah 96. Salam tuan, maaf jika tak keberatan. Boleh ke tuan bagi tips untuk temuduga pegawai tadbir rekod perubatan KKM? Kalau tuan sudi, saya sangat hargai. Terima kasih tuan. Terima kasih atas komen tersebut dan juga cadangan tersebut. Ada beberapa lagi viewer, penonton yang meminta saya untuk merungkaikan tips temuduga ini. Namun saya tak sempat nak memuat naikkan semua dalam video ini. Saya akan kongsikan 7 tips bagaimana anda boleh menghadapi temuduga pegawai tadbir N41 rekod perubatan. Jadi mari bersama dengan saya kita rungkaikan. Baiklah tuan-puan, bersama dengan saya lagi. Bagi yang belum mengenali saya Matthew Barin. Saya ingin berkongsikan banyak tips-tips temuduga sebenarnya kepada anda semua. Saya bukannya bertujuan untuk mengajar anda semua, namun demikian saya hanya berkongsi pengalaman yang telah saya timba dan juga pemerhatian yang telah saya buat sepanjang saya bergelar pengurusi temuduga dan juga panel temuduga sebelum ini. Bagi sesiapa yang pertama kali singgah di channel ini, jangan lupa untuk tekan subscribe di bawah dan tekan tombol loceng agar anda dapat mengikuti semua video-video yang akan saya buat naikkan kelak. Dan bagi yang sudah subscribe itu, terima kasih banyak kepada anda semua dan terima kasih juga kerana sudi menonton. Subscribe itu adalah percuma. Tips yang pertama adalah berdoa. Dalam setiap tips temuduga saya akan meletakkan berdoa itu sebagai satu tips yang paling utama. Dalam apa jua yang kita lakukan, khasnya semasa kita nak pergi temuduga ini, pastikan kita memanjatkan kesyukuran dan memohon berkat dan keizinan daripada pencipta kita agar kita dibantu dan kita diberi keyakinan yang secukupnya untuk kita menghadapi temuduga kelak. Yang kedua, kaji tentang jawatan ataupun tugas. Sudah semestinya anda perlu mengetahui tentang lebih banyak perkara yang berkaitan dengan tugasan tersebut dan juga jawatan tersebut. Anda perlu mengetahui tentang latar belakang jawatan tersebut. Contohnya gaji, peluang kenaikan pangkat, penempatannya, dan kenaikan gaji tahunan dan sebagainya. Apa kemudahan-kemudahan yang ada, dan juga anda perlu mengetahui tentang tugas-tugas utama seorang pegawai tadbir rekod perubatan. Sekiranya anda tak faham tentang tugas-tugas ataupun jawatannya kelak, amat sukar bagi diri anda untuk pegang jawatan, dan masa anda temuduga kelak, kemungkinan akan ada soalan yang bertanyakan tentang apakah yang anda faham tentang jawatan pegawai tadbir N41 ini. Adakah anda bersedia untuk pegang jawatan pegawai tadbir N41? Dan sekiranya anda menyatakan anda bersedia, apakah anda faham tentang tugas-tugasannya kelak? Mampukah anda memikul tanggungjawab sebagai seorang pegawai tadbir N41 ini kelak? Dan mampukah anda menjalankan tugas-tugas sebagai pegawai tadbir dalam unit rekod perubatan kelak? Dan juga anda perlu faham bahawa penempatan anda akan berada di unit rekod perubatan di sepanjang karier anda. Anda tidak akan dipindahkan ke unit, contohnya ke jabatan lain, ke agensi lain, ke kementerian lain. Anda akan berada di bawah Kementerian Kesihatan sepanjang karier anda. Yang ketiga, keterampilan diri. Keterampilan diri ini merupakan satu perkara yang sangat penting bila anda nak hadir temuduga. Dari pandangan pertama panel terhadap anda, panel dah boleh menilai bahawa anda ini sesuai ataupun tidak untuk jawatan tersebut. Perkara-perkara seperti penyediaan dokumen, cara anda masuk bilik temuduga, cara anda memberi salam, cara anda menunjukkan ekspresi wajah dalam pandangan pertama. Masuk sahaja anda dalam bilik temuduga tersebut, adakah anda menunjukkan satu wow factor yang menarik minat para panel?
Kalau anda masuk dengan hamba, dengan lemah longlainya, dengan tidak yakin, anda masuk dengan keadaan yang gemuruh, menggelabah dan sebagainya, sudah pasti panel akan memerhatikan anda. Di situ panel juga akan menilai dari sudut keterampilan anda. Dan adakah anda ini seorang yang bersopan santun, berdisiplin semasa anda berkomunikasi, bila anda dibagi peluang untuk bercakap tersebut. Pastikan anda bercakap, berkomunikasi secara profesional. Jangan duduk macam robot dekat situ. Lepas tu muka masam, bagi senyuman mesra dan juga bagi respon yang profesional. Tunjukkan sifat jati diri anda yang anda ini seorang yang layak dan sesuai untuk pegang jawatan pegawai tadbir rekod perubatan. Yang keempat, kaji tentang isu-isu semasa. Di musim pandemik COVID-19 ini, anda perlu mengetahui tentang perkembangan semasa yang berkaitan dengan isu pandemik. Contohnya, sekiranya anda ditugaskan di unit rekod perubatan, anda sebagai seorang ketua unit kelak, anda kena mengetahui tentang masalah-masalah yang ada dalam unit tersebut ataupun di kementerian anda, di hospital tempat kemungkinan di mana anda akan ditempatkan kelak. Kalau anda di Temuduga di Ipoh misalnya, di Perak, anda perlu mengetahui tentang isu-isu yang berkaitan dengan hospital, ataupun kalau anda ditempatkan di Hospital Queen Elizabeth di Sabah, anda kena mengetahui tentang isu-isu yang berkaitan. Kemungkinan di mana anda ditempatkan kelak, cuba anda fahami dan buat kajian tentang isu-isu yang seringkali timbul ataupun isu-isu yang melanda organisasi tersebut. Dan isu semasa seperti hubungan antarabangsa. Sekarang ni kita dilanda gejala COVID. Perkara-perkara ini anda perlu fahami dan sediakan jawapan yang tepat. Dan bila anda dibagi peluang untuk bercakap ataupun semasa anda memperkenalkan diri itu, anda boleh ceritakan anda telah buat persediaan dan anda telah mengkaji tentang isu-isu semasa seperti ABC, XYZ dan sebagainya. Ceritakan apa yang anda tahu. Yang kelima, kaji tentang sistem ataupun prosedur rekod perubatan. Memandangkan anda akan ditempatkan di unit rekod perubatan, pastikan anda buat kajian tentang sistem dan juga prosedur yang diguna pakai dalam unit rekod perubatan itu, ataupun sistem yang berkait rapat dengan tugasan anda kelak. Kaji tentang pekeliling yang sedia ada, tentang akta-akta yang anda boleh ketahui, yang umum kan. Semua itu ada dalam portal, ada dalam Google, boleh carikan dan anda buatlah persediaan di situ. Contohnya dokumen-dokumen yang diperlukan untuk memohon rekod laporan perubatan dan sebagainya. Apakah dokumen-dokumen yang diperlukan? Kemungkinan itu soalan akan ditanya oleh panel. Saya tak tahu jugalah, kita pun tak tahu sebab lain panel dia akan tanya soalan lain. Biasanya dalam setiap temuduga tu akan ada pengurusi. Kalau grade 41, pengurusinya kemungkinan daripada kalangan ahli-ahli Suruhanjaya ataupun ahli SPA. Rujuk dalam portal lah. Dalam portal tu ada carta organisasi ahli SPA. Dan juga wakil jabatannya kelak mungkin daripada Kementerian Kesihatan ataupun daripada hospital, ataupun dari unit rekod perubatan. Kemungkinan akan ada soalan yang berkaitan dengan berapakah bayaran untuk mendapatkan laporan rekod perubatan dan sebagainya. Ini biasanya perkara asas lah, perkara yang umum. Jadi anda perlu ketahui sebab ia melibatkan tugas-tugasan anda juga kelak. Yang keenam, cari mentor. Bila anda mencari mentor, anda boleh mempermudahkan pencarian maklumat dan juga anda mencari perkara-perkara yang berkaitan dengan jawatan tersebut ataupun isu-isu semasa ataupun sistem-sistem yang ada dalam organisasi tersebut. Mentor ni bukannya kabel pun, tapi ianya boleh membimbing anda, boleh menceritakan pengalaman beliau berkaitan dengan kerja-kerja dan sebagainya, dan anda juga boleh berjinak-jinak dalam organisasi tempat yang anda akan bekerja kelak. Yang ketujuh, buat latihan simulasi temuduga. Ini juga sangat penting kerana sebelum anda pergi temuduga itu, pastikan anda telah buat satu
latihan simulasi yang berulang kali. Cara anda bercakap, cara anda menggunakan bahasa badan, cara anda masuk ke bilik temuduga, cara anda duduk, cara anda memberi respon dan cara anda menjawab sekiranya anda dikemukakan soalan-soalan. Contohnya, kebiasaannya dalam temuduga akan ada panel yang minta anda perkenalkan diri. Contohnya, sila perkenalkan diri. Ada juga panel yang akan, bila anda duduk di situ, dia akan terus tanya, awak ni asal dari mana ya? Kerja tak? Dia akan ada panel yang kemungkinan akan bersahaja dalam temuduga. Maksudnya di sini dia dah nampak resume kamu kan? Dia dah baca resume yang anda telah muat naikkan dalam My Resume, dan masa anda pergi temuduga, dalam bilik temuduga tersebut, panel mungkin hanya akan berbual biasa dengan anda dan kemungkinan akan tanya satu soalan, dua soalan, sebab beliau mungkin dah menilai anda dari segi perwatakan anda, perwatakan anda, kesesuaian anda, dari ekspresi wajah anda, keterampilan anda, tu yang penting. Tuan-puan juga kena ingat, dalam setiap sesi temuduga tu masanya taklah panjang sangat. Kalau grade 41 ini biasanya masanya mungkin dalam 20 minit sehingga ke 40 minit, dan bergantung juga kepada bilangan calon yang datang. Pada musim pandemik macam sekarang, kemungkinan sesi temuduga akan disingkatkan, akan dipercepatkan. Jadi dalam 30 saat pertama anda masuk ke dalam bilik temuduga, panel telah boleh menilai anda. 30 saat pertama ataupun 1 minit pertama sehingga 3 minit tersebut anda boleh dinilai. Jadi anda perlu tunjukkan wow factor semasa anda masuk dan buat persediaan. Inilah sebabnya anda perlu buat latihan simulasi ni berulang-ulang kali. Anda bolehlah minta abang, kakak ke, ayah ke, ibu ke untuk jadi panel, duduk dekat meja dan anda buat latihan. Ketuk pintu, masuk, lepas tu duduk, lepas tu mulakan sesi simulasi temuduga tersebut. Baiklah tuan-puan, terima kasih kerana sudi bersama dengan saya sehingga ke penghujung sesi perkongsian ini. Bagi sesiapa yang belum lagi tekan butang subscribe di bawah, jangan lupa untuk tekan tombol loceng juga dan tekan butang subscribe dan tekan butang like, suka kalau anda sukalah, supaya anda dapat mengikuti semua video-video baharu yang akan saya muat naikkan kelak. Bagi yang telah subscribe, terima kasih banyak. Semoga anda semua sentiasa sehat dan fit selalu dan berjaya dalam apa jua yang anda lakukan. Kita jumpa lagi.